Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala beri dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan kita daripada qawaidul fiqhiyah, iaitu kaedah-kaedah fiqh. Sambungan kita pada malam ni muka surat 151. Kita masih lagi pada perbahasan kaedah yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak, iaitu keyakinan tidak hilang dengan sebab keraguan. Kita dah selesai huraian tentang kaedah tersebut dan juga analisis unsur-unsur kaedah. Unsur kaedah yang disebut oleh penulis dua, iaitu fokus pada apa itu yakin dan juga apa itu syak. Lebih pada definisi untuk kita tahu dan untuk kita mantapkan maksud yakin dan juga syak itu. Jadi malam ni kita akan tengok sambungan muka surat 151 ni, dalil bagi kaedah ni. Apakah dalil yang digunakan sebagai sandaran oleh para ulama untuk membina teori bagi kaedah yang kedua ni. Kita tengok apa yang dia sebut situ. Dia kata antara sandaran para fuqaha dalam menetapkan kaedah ini ialah seperti mana firman Allah Azza wa Jal ayat yang ke-36 bagi surah Yunus, iaitu firman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yunus ayat 38, dan kebanyakan mereka itu tidak menurut melainkan sangkaan semata-mata. Dalil ni dalil umum untuk mensabitkan manusia ni dalam hati dia ada sangkaan. Sangkaan tu datang kerana benda tu tak pasti. Perkataan yang diguna mungkin kita sebut syak, mungkin kita sebut was-was, mungkin kita sebut zan. Itu semua dalam bahasa Arab. Tapi kefahaman yang nak diambil daripada dalil ni ialah ada je rasa terlekat dalam hati kita ni, ya ke tidak, ya ke tidak, itu dipanggil sangkaan yang meragukan. Kita ragu. Nak panggil ragu tu zan ke, nak panggil ragu tu waham ke, nak panggil ragu tu syak ke, nak panggil ragu tu waswah ke, boleh panggil, boleh sebut. Dan ada beza di antara semua tu. Cuma nak katanya manusia ada benda tu. Dan dalam ayat ni pun Tuhan sebut inna dhanna la yughni minal haqqi syai'ah.
Sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu kebenaran. Untuk mensabitkan benda-benda tu sebagai pasti, ataupun kita sebut dalam perbahasan kita ni yakin, kena buang ragu-ragu tu. Ada je ragu, maka keyakinan akan terancam, keyakinan akan terkesan. Tambah-tambah lagi pada bab akidah, pada bab kepercayaan, pada bab iman. Bila mana bercakap tentang Allah Azza wa Jal, zatnya, sifatnya, af'alnya, tiba-tiba ada ragu. Ragu tu kena buang. Walaupun cuma 1% saja daripada keyakinan yang banyak itu. Nak sebutnya di sini bahawasanya ada keadaan ragu-ragu yang boleh diterima, ada keadaan ragu-ragu yang kena tolak cepat-cepat. Terutamanya ragu dalam bab akidah. Kemudian bawah tu disebut ayat ini dijadikan dalil sekiranya perkataan zan itu ditafsirkan dengan makna syak mengikut istilah fuqaha, dalil umum. Muka surat 152, Al-Allamah Ibn Jarir At-Tabari, ni dalam kitab Jami'ul Bayan ataupun kita sebut dengan Tafsir Tabari. Imam At-Tabari ni antara imam yang awal menyusun ilmu tafsir duk setempat. Dia buat disiplin ilmu tafsir. Dialah orang pertama yang menjadikan ilmu tafsir itu tersusun. Ibnu Jarir At-Tabari ni. Ibnu Jarir At-Tabari ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dari segi sirah dia dimasukkan salah seorang ulama yang disebut dengan Ulamaul Uzzab. Apa dia Ulamaul Uzzab? Ulama yang tak pernah kahwin. Dia salah seorang. Antara tokoh yang tak pernah kahwin selain pada Imam An-Nawawi ni awal lagi pada Imam Nawawi ni, ialah Imam At-Tabari. Kenapa jadi macam tu? Kerana kesibukan yang luar biasa yang menyebabkan dia tak sempat nak fikir benda tu. Bahkan kalau mungkin dia berkahwin, mungkin pembentukan disiplin ilmu tafsir tu terganggu. Sebab tu ada seorang ulama daripada Syria yang hidup sekitar zaman kita ni tapi dah pun meninggal, iaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, sekitar tahun 80-an 90-an. Dia ada tulis satu kitab nama dia Ulamaul Uzzab. Ulama-ulama yang membujang kerana sibuk diri dengan ilmu. Lepas tu dia tulis sebab apa mereka membujang. Sebab kita tahu dalam hadis Nabi sebut tentang bab kahwin ni, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang mengelakkan diri daripada berkahwin, itu bentuk melarikan diri daripada sunnah. Dan Nabi kata dia bukan daripada kelompok kita, maknanya bukan daripada umat Nabi. Nak kata besar sunnah kahwin tu. Tapi kenapa mereka memilih seperti itu? Sebab mereka semua ni berada pada fasa pembentukan disiplin ilmu. Ilmu tu baru nak disusun. Sebab zaman Nabi dan kurun-kurun yang awal, dia tak ada pengajian hadis, pengajian tafsir, pengajian fiqh. Dia ada mengaji wahyu je. Daripada wahyu tu keluar hadis, daripada wahyu tu keluar fiqh, daripada wahyu tu keluar segala macam. Zaman lepas pada tu mengalami penyusunan. Tambah pula dengan waktu tu yang masuk Islam ni bukan hanya lagi bangsa Arab. Jadi memerlukan lebih serius dan lebih teliti nak jaga supaya yang baru masuk Islam ni tak bawa kefahaman-kefahaman agama lama dia. Contohnya orang-orang yang masuk Islam tu daripada kalangan orang Parsi yang beragama Majusi. Orang-orang yang masuk Islam tu daripada kalangan orang Rom yang beragama Kristian. Takut dia terbawa-bawa, dan diorang ni pula bukan penutur bahasa Arab, tak bercakap dengan bahasa Arab, memerlukan panduan untuk disusun semua benda ni. Nah, itu antara jasa yang dibuatlah untuk beritahu kenapa mereka pilih macam tu. Okey. Jadi Imam At-Tabari dia sebut bila mana dia tafsir ayat yang ke-86, 36 daripada surah Yunus tadi tu, dia kata maksud zan dalam ayat ini adalah apa yang mereka tidak mempunyai ilmu tentang hakikat dan kesahihannya. Bahkan mereka berada dalam keraguan dan syak. Dia tahu, tapi tahu tu tak sempurna, tak komplit benda yang dia tahu, tak habis.
Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil tidak qat'i. Qat'i bahasa Melayu maksudnya tidak putus, tak selesai pengetahuan, tak mendalam. Contoh dia tahu Perlis tapi tak tahu duduk negara mana. Orang sebut Perlis, kenal Perlis. Negara mana? Cina kot. Tu dia panggil tak putus. Dia ragu. Pengetahuan asas dia tu belum mantap lagi. Tu tak apalah bab pengetahuan am. Saya ingat zaman belajar dulu, waktu belajar di Jordan ni, orang Arab Jordan ni, sebab kita mungkin belajar tempat kawasan pedalaman sikit, yang duduk dekat dengan badui padang pasir ni, jadi dia orang tak terdedah dengan dunia luar. Jadi bila mana datang kita yang muka lain pada dia orang ni, dia orang akan tanyalah kita daripada mana. Kita pun beritahu kita Malaysia. Sebab pendatang paling awal yang masuk ke tempat saya belajar tu, orang luar, bukan Arab yang masuk ialah orang Cina. Orang Cina yang belajar bahasa Arab situ. Mereka lagi awal masuk. Jadi bila mana dia tengok muka kita, walaupun kita tak berapa cerah, dia golongkan kita Cina juga. Bila mana kita kata kita Malaysia, dia kata Cina. Tak, kita kata Malaysia. Ada kawan saya tu dia gelap macam orang negro, tapi Cina juga dia pun. Dia pun jadi Cina juga. Sebab dia tak tahu, dia tak ada asas pengetahuan. Dia berat pengetahuan masyarakat badui ni. Dia ada badui-badui di Jordan ni, dia tak tahu pun Yahudi telah menjajah Palestin. Dia padahal jiran je dengan negara tu. Dia ada Yahudi, dia ada orang Arab tak tahu apa. Kita beritahu dekat dia, kamu ni, tempat kita duduk ni tak jauh dah dengan Palestin. Kita pun beritahu. Teruk Yahudi buat dekat orang Islam, saudara kita Palestin. Dia tanya kita, bila dia orang duduk? Padahal dia orang tu boleh dengar pun bom, tapi dia orang tak ambil tahu. Ni memang pengetahuan dengan sebab sikap dia orang tertutup. Dan dia ragu. Sebab tu dulu saya ingat ada seorang pendakwah yang membantu dakwah di kawasan Jordan ni. Jordan walaupun dia jiran dengan negara-negara Arab yang besar, tapi masyarakat badui dia ni dalam bab agama masih lagi cetek. Ada seorang pensyarah saya ni, dia masuk berdakwah kawasan pendalaman macam kita lah, masuk jumpa orang asli. Bulan Ramadan bulan Ramadan masuk, orang puasa. Elok dia pergi jumpa kabilah tu hidang nasi talam siang hari. Dia tak tahu bulan tu bulan Ramadan. Dia sampai tahap tu dia punya teruknya. Tapi itu sekitar tahun 60-an 70-an lah. Sekarang dah mungkin makin lebih membaik dia punya pengetahuan tu, tapi sikap dan perangai dia tu masih lagi kering lah. Cuma pengetahuan itu pengetahuan yang sangat terhad. Jadi orang macam ni tetap disebut sebagai orang yang belum yakin sebenar-benarnya, sebab masih lagi ada kelompongan pada pengetahuan dia. Jadi kata Ibnu Jarir At-Tabari, apa-apa saja yang tidak sempurna pengetahuan itu disebut sebagai syak. Dan situ dia sebut lagi, itu tidak dapat mendatangkan keyakinan sedikit pun, dan tidak dapat menggantikan tempatnya, dan tidak berguna sedikit pun di mana ia perlu kepada keyakinan. Jadi ilmu ni fungsi dia ialah memberi keyakinan. Kita akan bertambah yakin satu-satu hukum hakam tu bila mana ada ilmu pengetahuan yang jelas padanya. Pandangan ulama kedua iaitu Imam Al-Alusi daripada kitab dia Ruhul Ma'ani. Imam Al-Alusi dia kata, ayat ini dengan makna tawahhum. Bila mana Allah Ta'ala sebut wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan orang-orang yang mengikut apa yang mereka buat dalam ibadah tu sangkaan semata-mata. Ayat tu rujuk pada musyrikin Mekah. Mereka dalam ibadah ni mereka ikut orang. Orang buat dia buat, orang tinggal dia tinggal, orang tambah dia tambah, orang kurang dia kurang. Jadi kata Imam Alusi, ini ialah jelas menunjukkan ada unsur tawahum, iaitu keraguan. Menurut beliau, tidaklah apa yang mereka ikuti itu melainkan tawahum. Mereka menyangka berada di atas hakikat dan kesahihan berdasarkan kepada tawahum yang batil. Ni daripada tafsir Ruhul Ma'ani. Sebab ayat ni nak beritahu masyarakat Arab jahiliyah, Quraisy Mekah khususnya,
Bila mana Nabi Muhammad zahir, Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, betul balik ajaran yang ada di Mekah tu, mereka ni lawan Nabi. Dia kata apa? Waktu mereka lawan Nabi Muhammad ni, mereka kata kami pewaris kepada ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia orang rasa dia orang tu pewaris. Yang sembah berhala sekeliling Kaabah, yang tawaf dalam keadaan bogel, yang sa'i terbalik, dia orang kata ini ajaran Ibrahim. Dia pula kata yang Nabi Muhammad bawa ni, yang Muhammad bawa ni ajaran baru. Padahal yang Nabi bawa ni ialah yang betul pada Nabi Ibrahim. Jadi yang mereka ikut tu disebut sebagai tawahhum. Siapa yang menyebabkan mereka jadi berputar habis tu? Yang betul jadi tak betul, yang tak betul jadi betul, yang merosakkan agama yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliyah pada waktu tu ialah ahli kitab, khususnya Yahudi dan Kristian. Khususnya Yahudi dan Kristian. Sebab kalau kita tengok, mula-mula orang Arab boleh sembah berhala ni pun selepas pada pergi berdagang ke Syam. Dia tengok dalam agama Kristian ada sembah patung. Lepas tu dia tanya, ni patung ni buat apa? Penganut Kristian pada waktu tu di Syam ni, di Syria, di sekitarnya lah. Dan biasanya orang-orang Arab ni daripada Hijaz ni dia akan berhenti di Busra, nama tempat tu. Busra ni dalam negara Syria sekarang. Dia berhenti tu, dia tengok orang duduk dalam gereja. Lalu dia tanya, ni duduk sembah ni untuk apa? Penganut tu kata, kami kalau nak minta hujan, kami akan minta dengan benda ni. Kalau nak suruh berhenti hujan pun dengan benda ni juga. Kalau nak baik sakit pun dengan benda ni. Jadi ketua kabilah ni, musyrikin Mekah ni, dia kata, oh hebat benda ni, kita beli satu buat balik. Akhirnya beli satu, nama dia Hubal. Beli satu buat balik. Orang pun pakat sembah. Sebab apa? Yang bawa balik ni ialah ketua masyarakat. Ketua masyarakat pula orang yang dia hormati. Itu antara permulaan jadi gelong habis tu. Dan bagi padu lagi, yang beli patung berhala tu, syaitan bisik pula dekat dia, ada patung dekat kawasan kamu yang tertanam. Patung-patung tu ialah patung-patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh dulu. Yang kita baca dalam surah Nuh, Tuhan sebut wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa ya'uqa wa nasra. 5 patung. Sebab 5 patung ni mengikut sebahagian ahli sejarah, dia tertanam dekat kawasan antara Mekah dengan Jeddah, kawasan tu. Akhirnya kawan tu bangkit pada tidur, dia pun buat tubuhkan satu grup untuk gali balik. Jumpa 5 tu, angkut buat naik, duduk dekat Kaabah. Makin banyak, jadi 360. Ringkas cerita. Jadi siapa yang rosakkan? Ahli kitab yang rosakkan juga. Sebab tu turun Nabi Muhammad, kita pun kena baca dalam salat kita, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub dengan dallin situ ialah Yahudi dan Kristian. Sebab mereka pernah ada sejarah telah merosakkan wajah sebenar agama Nabi Ibrahim. Datang Nabi betul balik. Jadi Tuhan kata pada surah Yunus ni, yang mereka sembah tu sangka-sangka semata-mata. Tak betul pun. Okay. Jadi itu pandangan Imam Al-Alusi. Perenggan seterusnya dia sebut sini, demikian juga yang dimaksudkan dengan hak, iaitu kebenaran, di sini ialah hakikat realiti seperti keyakinan. Kesimpulannya syak tidak dapat menandingi kedudukan yakin, dan dengan itu tidak boleh dibina ilmu dan amal di atasnya. Bila mana kita ragu, maka ianya akan menyebabkan kita jadi tidak begitu baik dalam mengamalkan ibadah tu. Sebab kita buatlah keadaan ragu-ragu. Buatlah keadaan ragu-ragu ni, ibadah tu akan rosak. Kemudian dia datangkan dalil situ. Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Matan dia disebut situ, an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salati faqala la yanfatil aw la yansarif
hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Daripada Abbad bin Tamim, daripada bapa saudaranya Abdullah bin Zaid, bahawa seorang mengadu kepada baginda bahawa dia mengalami sesuatu dalam sembahyangnya. Nabi SAW bersabda, janganlah dia berpaling atau pergi meninggalkan sembahyang sehingga dia mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab al-wudu, iaitu bab khususnya dalam kitab al-wudu, bab khususnya bab larangan berwudu bila mana syak sehingga kita yakin. Kalau kita syak batal tak batal, batal tak batal, tapi yang kita yakin dah ambil dah wudu, jangan sekali-kali pergi ambil wudu. Nabi larang. Nabi bagi dua petanda kepada sahabat ni, yang mana dia telah mengadu dekat Nabi ni. Abbad bin Tamim, dia dengar pada pak nakal dia. Yang mengalami masalah ni ialah Abdullah bin Zaid. Dua-dua ni daripada keturunan Bani Tamim. Keturunan Bani Tamim ni ialah keturunan yang ada di negara Arab. Sukar untuk kita kata keturunan Bani Tamim ni dia menjala sampai tempat kita. Sukar, tak kuat. Dan keturunan Bani Tamim ni kebanyakannya berada di negara-negara teluk. Dua negara yang paling ramai populasi Bani Tamim di dunia. Satu Arab Saudi, tempat asal dia. Yang kedua Qatar hari ini. Yang jadi pemerintah bagi kerajaan Qatar hari ini itu ialah Bani Tamim. Kalau tuan-tuan tengok Amir Qatar, nama dia apa? Tamim Al-Thani nama dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, itu ialah keluarga besar dia orang. Keluarga besar yang Nabi sebut kelebihan Bani Tamim bila mana mereka menghadapi fitnah akhir zaman apa semua ni lah. Okay. Jadi dia mengadu dekat Nabi. Bila mana dia salat, dia rasa ragu, batal tak batal wuduk dia. Sebab dia rasa ada keluar sesuatu daripada mana-mana rongga daripada tubuh badan dia. Lalu Nabi kata, la yanfatil, jangan keluar daripada salat, jangan membatalkan salat sehingga ada dua tanda: dengar bunyi ataupun tercium bau. Bila mana kamu dengar bunyi, maka batal lah salat tu, maknanya batal dah wuduk. Ataupun tercium bau, maka batal juga. Kalau berimpun dua-dua, lagi yakin memang batal pun. Bunyi ni bunyi apa? Bunyi kentut Bau ni bau apa? Bau kentut tak? Jadi kata Nabi, kalau kamu tak yakin tapi kamu rasa macam keluar bunyi tak bunyi, bau tak ada, salat teruskan. Tapi kalau dah bau, kalau dah bunyi, jangan lagi berada dalam saf keluar. Jangan buat yakin terlebih pula. Dah bau dah pun tak keluar juga. Dah bunyi dah pun tak keluar juga. Ni pun masalah agak sebahagian orang, dia buat yakin terlebih. Dah bunyi, dah bau, keluarlah dia. Cuma itulah orang kita ni bila mana terjadi macam ni, malu kawan tu. Seminggu tak datang masjid. Kalau kena dalam saf pula, kalau kena jemaah tak apa lagi, makmur. Kalau kena imam lagi malu muka. Sebulan tak datang. Nanti orang cakap, wah imam tu hari tu bunyi punya sakan daripada saf depan sampai saf 5 dengar. Tu antara sebab orang malu juga. Tu yang orang buat kerah macam tu kadang-kadang. Okay. Cuma nak sebutnya Nabi bagi dua tanda untuk meyakinkan tu. Okay. Kemudian hadis yang seterusnya, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kata Nabi, apabila seorang itu mendapati pada perutnya sesuatu muskil, dia rasa senak perut ke, dia rasa gelora perut dia, apakah sudah keluar sesuatu ataupun tidak, maka jangan keluar daripada masjid sehingga mendengar bunyi atau mendapati bau. Sama macam hadis yang tadi pun. Okay. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahawa kaedah asal pada orang yang berwudu itu adalah berada dalam keadaan suci. Keadaan yang asal ini tidak boleh dipalingkan dan dinafikan oleh semata-mata syak ataupun semata-mata sangkaan, sebab dia dah yakin dia berwudu. Ke surat 154,
Oleh itu orang yang berwuduk itu berada di atas keyakinannya, yakni dia masih dalam keadaan suci dan tidak boleh keluar daripada sembahyang untuk berwuduk kecuali dia meyakini bahawa berlakunya hadas. Berlakunya hadas. Jadi bila mana berlaku hadas ataupun terkena najis, maka kita kena keluar dengan segera. Saya pengalaman waktu buat umrah zaman belajar dulu, tengah-tengah duk tawaf ni, ada seorang jemaah daripada, rasanya daripada Mesir ataupun Afrika. Waktu tu tawaf agak sesak, maknanya ramai orang. Dia dah minta laluan untuk dibuka laluan supaya dia boleh keluar, sebab saya nampak dia macam ada problem lah. Dia nak pergi ke tandas, tapi orang tak peduli, orang tak faham apa yang dia sebut. Jadi akhirnya dia terhimpit dalam keadaan yang ramai macam tu. Yang ramai. Yang ada sekali dengan saya tu ialah kawan-kawan yang duk buat umrah sekali, kawan-kawan belajar sekali. Bila mana keadaan tu makin padat dengan orang, jadi dia ni makin kuat menjerit. Dia kata bagi ruang. Dia kata a'tini tariq, bagi ruang dekat aku nak keluar. Tapi orang tak peduli, akhirnya berlaku keadaan dia terbuang air besar di situ. Cirit depan tu terus. Dia keluar tu jam lah, ada jemaah tu ada yang dah terpijak. Jadi pada waktu tu keadaan jadi macam kelang kabut, sebab orang yang dah tawaf ni dia dah duduk pada kedudukan tawaf yang betul, tiba-tiba jadi bergerak. Orang pun tanya, macam mana keadaan kita yang tawaf tu? Yang pijak dia punya najis tu memang kena keluar sekali. Cuma kita yang bergerak. Okey. Kalau pergerakan itu tidak menyebabkan kita berpaling sampai habis dada kita, tak paling sampai habis, teruskan je lah. Teruskan. Tapi kalau kita dah berpaling, sepatutnya kita punya bahu menghadap Kaabah tu, tapi dada kita dah menghadap Kaabah. Ni kira dah berpaling yang begitu banyak. Jadi tawaf itu kena tambah. Tawaf tu terbatal. Cuma nak katanya ialah bila mana kita dah jadi macam tu, sebab ada kawan ni dia dah berpusing tapi dia rasa macam sah lagi tawaf tu. Ikut dia lah, dah dia belajar ilmu macam tu. Cuma saya nak katanya benda tak betul. Dah memang yakin dah, kita dah berpusing dah. Tidak ada, dan orang pun tengok dia berpusing, kena keluar lah. Yang kawan tu yang sakit perut tu memang keluar lah dengan kain-kain ihram, jam habis lah. Tapi nak katanya dia punya cepat pengurusan tu, kawan tu dah keluar najis itu, terus datang pekerja dia bersih on the spot. Dia tak tinggal lama. Cepat dia buat kerja. Dia tutup cepat. Cuma nak sebutnya ialah bila mana keadaan tu berlaku, kita dah yakin dada kita sudah menghadap Kaabah, bukan lagi bahu. Tapi kalau sikit-sikit tak apa, tapi dada kita dah menghadap. Jadi ihtiyat dia, cara yang paling berhati-hati, tambah satu lagi, tawaf tu dah kira berlaku kelompongan di situ. Tapi ada orang dia macam buat lebih kurang, dia buat tak peduli macam tu. Tu antara bentuk jelas dah kita keluar, tapi kita rasa kita duduk dalam tu lagi. Yang ni pun tak boleh. Okay. Kemudian dia sebut lagi situ. Dia sebut lagi Ibn Al-Qayyim berkata, kita atas tu Imam An-Nawawi berkata, hadis ini adalah salah satu prinsip Islam dan salah satu kaedah fiqh, iaitu sesuatu itu dihukum kekal di atas prinsipnya sehinggalah diyakini sebaliknya dan syak yang datang tidak dapat menjelaskannya. Macam orang duk bising 1-2 hari ni lah, ada artis ke kahwin, dia punya tarikh dalam surat nikah dia lain, tapi tarikh dia akad nikah tu lain. Jadi kelang kabut dia risau, akad nikah dia tak sah sebab yang pendaftar nikah tu letak dalam CJ kahwin dia tarikh lain, tapi tarikh dia akad nikah tarikh lain. Dia buat kalut, dia kata saya risau, saya punya perkahwinan saya tak sah. Adakah seperti itu? Adakah benar telahan itu? Jawapannya salah lah. Tapi nak katanya kita dalam masjid ni taklah, netizen ni ataupun media sosial ni, benda macam ni pun dia jadi kecoh lain macam. Jadi panas macam. Sebenarnya kalau salah tarikh pun, yang pastinya ada saksi melihat majlis itu berlaku.
akad nikah tu berlaku, bukan dalam mimpi. Kalau dalam mimpi cerita lain. Tu bukan hakikat lah. Maknanya orang tahu berlaku proses akad nikah tu, cuma yang tak kena ialah pendaftaran tarikh saja. Nikahnya sah, tak payah risau. Ini antara kekeliruan yang berlaku. Tak ambil kira tarikh tu, nak daftar bila-bila pun. Yang pastinya kita sudah melakukan akad nikah tu. Tuan-tuan tengok orang-orang tua dulu dalam IC, lahir hari lain, daftar hari lain. Nak orang yang umur 80, 90 ke atas ni, biasanya tarikh lahir dia mungkin awal lagi. Tapi kita terima tak dia dah hidup atas muka dunia? Kita terima dia hidup. Dah memang hakikat dia duk ada dah pun. Takkan kita kata yang tak daftar tu bukan orang lagi tu. Tunggu hari daftar baru jadi orang. Tak, kita tak ambil kira benda-benda macam tu. Cuma nak katanya dia dah wujud atas dunia. Dia dah wujud, benda tu dah ada. Tidak dipertikaikan lagi. Yakin kita, tidak syak lagi kita, dia memang ada di situ. Kemudian Ibn Qayyim berkata, dia sebut situ, oleh kerana pada asalnya kekal orang bersuci dengan sucinya, maka Rasulullah SAW tidak menyuruhnya berwuduk dalam keadaan dia syak dalam berhadasnya. Bahkan baginda bersabda sebagai melarang, janganlah beredar sehingga dia terdengar bunyi atau terasa seperti keluar angin. Nabi larang. Nabi tak bagi kita ikut was-was. Sebab kalau kita ikut, maka syaitan akan menjerat kita di situ. Lepas pada ni kita akan makin parah lagi. Itu kaedah yang perlu digunakan. Contoh, orang selalu tanya, kalau yang ada penyakit was-was ni, dia masuk tandas, dia buang air, dia rasa ada percikan daripada benda yang dia buang, air kencing ke, najis ke apa, kena pada pakaian dia. Kaedah yang diguna sama je tak? Kesan ada tak? Tak ada kesan di baju seluar kita, tak ada kesan. Bau ada tak? Bau pun tak ada. Jadi bersihlah baju tu, tak payah pun. Dia ada orang dia rasa terpercik, sebab tu dia akan jadi penyakit. Masuk masjid dia nak cari kain pelekat. Mana kain pelekat? Kain pelekat masjid yang tak pernah basuh tu dia yakin pula. Yang dia pakai tu dia tak yakin. Itu penyakit kadang-kadang sebahagian orang. Sebahagian dia tak perlu. Ada juga yang dia rasa dia istinja ni bersih tak. Dia macam ni je. Kita bila mana kita istinja, kadar air yang kita guna untuk istinja lebih banyak berbanding hasil buangan kita tu, bersih lah. Dia ada orang dia dibelenggu dengan perasaan. Dia kata saya istinja tak bersih. Saya tanya kencing banyak mana? Setengah beldi. Dia kata sikit je kencing. Basuh banyak mana? Basuh dekat satu beldi. Bersih lah tu. Takkan air kencing lagi banyak pada air basuh. Jadi bila mana kita dah faham konsep dia macam tu, selesai masalah. Bila mana kita tahu biasanya buangan kita lagi sikit berbanding air kita guna untuk basuh, bersih, ceritanya dah bersih. Selagi mana tak ada baunya, tak ada kesan-kesannya, dah bersih. Dia ada orang dia dibelenggu benda tu. Sebab tu kita akan tengok orang yang kena penyakit was-was yang parah ni, daripada dia istinja lah sekali dia bersih habis tandas tu. Saya pernah tengok orang penyakit macam ni. Mula-mula dia rasa dia, orang kata apa, dia ragu-ragu. Last sekali dia ambil dengan beruh, dengan ejek fabuloso, dia pula jadi tukang cuci masjid lah. Dari tu, tukang cuci tandas masjid. Dia punya risau, habis tandas dia basuh. Free hari tu orang yang kerja bersih tandas, ada orang lain buat kerja. Kerana was-was yang parah. Was-was ni berlaku dalam keadaan orang yang belajar agama pun. Dia ada orang penyakit. Jangan dilayan benda-benda seperti tu. Sama juga dengan ambil wuduk. Bila mana dah basah dah apa semua, rata tu, ceritanya dah rata. Dia jadi masalah ni sebab kita membela penyakit tu. Dan penyakit ni dia bukan kena pada orang awam. Yang saya cerita ni lah kawan-kawan yang belajar, kena pada orang belajar agama pun. Belajar sekali dengan kita, tapi waktu ambil wuduk je dia jam. Dia jadi penyakit macam tu. Jadi semua kepala pahit tu dia akan rasa semua. Kepala pahit ni. Lagi tak habis semua kepala pahit lah masjid tu, lagi itulah dia tak akan berhenti ambil wuduk. Ini dah dia penyakit parah. Jangan dilayan benda-benda seperti itu. Okay. Kemudian hadis yang dia bawa sini, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrikum
صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. Maksud dia, muka surat 155, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, apabila seseorang itu ragu dalam sembahyangnya, dia tidak mengetahui berapa rakaat yang dia telah kerjakan, 3 ataupun 4, maka hendaklah dia melontarkan syak dan hendaklah dia meneruskan sembahyangnya mengikut keyakinan, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sebelum salamnya. Dalam syarah hadis, para ulama sebut, macam syarah oleh Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim ni, bila mana kita syak 3 ke 4, 3 ke 4, kita ambil yang paling sikit, iaitu 3. Kita syak 3 ke 4, ambil yang paling sikit, iaitu 3. Lepas tu sempurnakan, habis nanti sujud sahwi. Ni kalau salat seorang mudah. Kalau salat dengan berjemaah ni, dia mungkin akan ada sedikit perubahan ataupun cara mengatasi, cara berinteraksi tu lain. Jadi kalau salat berjemaah, dia ada 2 keadaan pula. Imam yang kena atau makmum yang kena. Makmum kena tak payahlah, memang dia ikut imamnya. Jadi biasanya perbahasannya bila mana imam yang syak. Imam syak, rakaat kedua ke rakaat ketiga, biasanya kena dekat tahiyat awal. Nak tahiyat awal ke nak bangkit terus, dia ragu ni rakaat yang kedua ataupun ketiga. Caranya ialah bila belakang ataupun jemaah belakang lah yang akan menjadi penegur pada dia. Tapi yang terbaiknya ialah untuk imam, dia kena duduk dulu, duduk. Kaedah yang disebut ialah dia duduk, bila mana dia syak, dia tak bangkit terus, dia duduk dulu untuk dia tengok keadaan jemaah. Jemaah berdiri ke, jemaah duduk. Itu fungsi salat berjemaah. Jadi kalau jemaah duduk, maknanya betul lah kita berada pada rakaat yang kedua lagi dan kita kena tahiyat awal. Kalau dia bangkit terus, barulah jemaah tegur subhanallah. Macam mana tuan-tuan? Ada orang dia duduk, imam duduk balik, ada pandangan terpencil kata sah, tapi jumhur kata tak sah. Kalau dia dah berdiri, teruskan je salat. Jadi kita yang duduk belakang ni pun kena berdiri juga. Sebab dia dah berdiri, dia imam, dia berdiri. Jangan kita buat keras dah duduk juga. Sebab ni tahiyat awal. Nanti dia akan cover dekat sujud sahwi tu nanti. Sebab dia tertinggal ni ialah tertinggal sunat, dia bukan tertinggal rukun. Kalau tertinggal rukun tak. Contoh kalau dia salat, imam tu salat, dia bangkit jadi 5 rakaat isyak, sepatutnya 4. Kita sedar dah, kita dah sebut subhanallah, dia bangkit tak. Sebab dia mungkin rasa masih lagi rakaat yang keempat. Macam mana nak buat? Nanti kita sebut lepas azan ni. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Okey, balik pada permasalahan kita tadi. Kalau imam salat 4 rakaat, dia tambah lagi 5. Kita makmum dah tahu itu bukan rakaat yang keempat, itu penambahan pada dia. Apa kita nak buat? Kita duduk dan menunggu dia sampai salam. Duduk dan tunggu dia sampai salam. Dah tegur subhanallah, dah dia bangkit juga, suruh dia sempurna. Sebab kita tak tahu situasi. Mungkin dalam 4 rakaat dia buat tu, ini ihtimal, orang panggil apa, sangkaan-sangkaan para ulama. Kenapa boleh terjadi keadaan macam tu? Mungkin mana-mana rakaat yang 4 tu, imam tu dia tak baca Fatihah, jadi rakaat tu batal untuk dia. Dia tambah 1. Kita taklah sebab kita baca. Jadi kita tunggu dia, sebab dia tetap imam kita. Yang kita tak perlu ikut ialah dia tambah, sebab kita dah sempurna dah 4. Yang kita belum selesai dengan dia ialah memberi salam bersama dengan dia. Jadi kita tunggu saja. Tapi kalau dia sujud sahwi, kita sujudlah sekali. Kita sujudlah sekali dengan dia tu. Tapi ada setengah-setengahnya dia tak sujud ke macam mana ke. Tapi poinnya ialah menunggu. Penambahan hanya tunggu. Penambahan tunggu. Pengurangan kita kena tegur dia. Itu kaedah dia, ragu-ragu. Tapi ianya satu benda yang real dalam salat ni. Walaupun kadang-kadang kita ni rasa macam kita dah buat macam-macam bacaan supaya kita ni tak kena apa-apa gangguan, tapi boleh kena. Sebab ada hadis riwayat Bukhari pun, Nabi satu hari salat asar, Nabi buat 2 rakaat satu hari salat asar. Selesai salat, sahabat ni kalih kiri kanan. Salat kita ni dah kena potong. Maknanya Tuhan dah bagi diskaun ke daripada 4 jadi 2. Ada sahabat duk tanya. Ada yang senyap. Kebanyakan sahabat diam, tak kata apa. Macam sahabat-sahabat sini tak kata apa. Dia orang pun dah bersurai apa semua. Tiba-tiba ada seorang sahabat, dia taklah rapat dengan Nabi, tapi dia sahabat. Nama dia Zul Yadain. Dia pun tanya, aku siratis salah ya Rasulullah. Adakah salat telah dikasarkan daripada 4 jadi 2? Nabi pun tanya, tadi kita salat berapa? Maka sahabat pun kata, tadi kita salat 2. Nabi pun bangkit, panggil balik sahabat, tambah balik 2. Tambah balik. Dan waktu tu tak lama. Bukan waktu tu beritahu dekat Nabi dekat maghrib baru beritahu. Waktu tu maknanya orang duk ada dalam masjid lagi. Kalau kena kita zaman tu, kita buat diam je. Dah elok dah tu, daripada 4 jadi 2. Okey dah sama dah dengan subuh. Okey, tak. Tapi sahabat ni dia ada peranan dia. Jadi dia orang pun tanya, dia pun tanya. Jadi Nabi tambah. Kalau jadi macam tu, tambah je. Cukup tambah, bukan ulang salat baru. Sebab itu yang dibuat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Syarat dia tak lama sangat. Tak lama. Dia tidaklah terputus lama. Okey. Jadi selesai kita punya perbahasan pada malam ni. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan sambung muka surat 156 lah, kepentingan kaedah tu. Yang dalil-dalil tu dah selesai. Kita berpada situ je untuk malam ni.
Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.